Allah tu yang terpilih, Mustafa dipanggil. Nabiyil Mukhtar, Nabi yang terpilih. Dan di antara banyak-banyaknya kita dekat taman ni, seorang juga yang dipilih jadi imam, betul? Dia tak pilih ramai, tuan-tuan. Kalau ada pun 2 orang, 1 pembantu imam. Contoh tuan-tuan, satu kaum Nabi Musa, pembantu dia Nabi Harun. Contoh misalnya ada juga pembantu dia. Ini kalau ada satu masjid tapi tak ada imam, pelik lagu tu tuan-tuan. Siapa nak pimpin kita? Habis hajar kacir, hancur berderai. Itu sebablah setiap kaum tu mesti ada pemimpin dia, walaupun seorang. Setiap kaum mesti ada pemimpin. Tengok kita nak bermusafir pun, kalau 3 orang, lantik seorang jadi ketua. Tuan-tuan. Nak bermusafir pun kena lantik ketua. Ini kan pula nak memimpin negara, tuan-tuan. Nak memimpin negeri. Dia mesti nanti seorang ketua, barulah boleh tuan-tuan berjalan. Dan nak nanti itu bukan nanti sembarang. Ikutlah ustaz, janji dia ni boleh ni, aku nampak dia ni macam ada karisma boleh memimpin, tapi dia bukan Islam. Jangan. Yang pimpin kita orang Islam, biar pimpin kita juga orang Islam. Yang kalau kita solat, dia pun solat dengan kita. Yang kalau kita keluar zakat, dia pun sama dengan kita keluar zakat. Yang kalau kita puasa Ramadan, dia pun puasa Ramadan, buka puasa pun sama-sama dengan kita. Yang kalau dia pergi buat ibadah haji, kita pun sama buat ibadah haji. Yang kalau kita doa kepada Allah, dia pun doa juga kepada Allah, Tuhan yang sama. Kita tak nak kita doa pada Allah, kita punya bos, kita punya ketua, tak minta pada Allah. Awak pelik lagu ni. Yang kita solat di masjid suruh duduk berjemaah, dia tak solat berjemaah dengan kita. Pelik juga lagu ni. Kita puasa bulan Ramadan, dia tak puasa bulan Ramadan. Pelik juga pemimpin lagu ni. Tak boleh tuan-tuan. Dia kalau boleh, apa yang kita ada, kita macam mereka. Macam Nabi Muhammad. Apa yang masyarakat, para sahabat makan, itu juga yang Nabi makan. Apa yang mereka minum, itu juga Nabi minum. Kalau Nabi solat, mereka pun solat juga. Kalau mereka keluar zakat, Nabi pun keluar zakat juga. Kalau mereka bersedekah, ya Nabi pun sedekah juga. Mereka buat ibadah haji, ya Nabi pun buat ibadah haji juga. Kalau mereka berpuasa bulan Ramadan, ya Nabi puasa. Mereka datang masjid berjemaah, ya Nabi pun datang. Tengok apa mereka buat, Nabi pun buat. Yang itulah pemimpin tak nak cari. Kita buat apa, dia pun buat sama macam kita buat. Kita tak mau apa kita buat, dia pun tak buat. Pelik lagu tu tuan-tuan. Tak sama. Kalau di situ pun perjalanannya tak sama. Bagaimana dia nak menjalankan kita, membawa kita kepada masyarakat yang sejahtera, negara yang makmur dan aman, tuan-tuan. Kalau itu pun dah berselisih, macam mana lagi yang lebih-lebih lagi daripada tu? Faham tuan-tuan maksud saya, tuan-tuan? Carilah pemimpin sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia nak Islam itu naik. Jadi kita nak cari orang Islam yang jadi pemimpin tu orang Islam juga. Yang kita nak dia tu pun naikkan nama Islam. Kita nak naikkan nama Islam, tiba-tiba yang memimpin kita, yang menjadi penghulu kita tu, dia tak nak Islam tu naik. Pelik juga tuan-tuan. Lalu kita pilih dia, kita bergaduh dengan dia esok lusa. Pelik. Hampa bagi dia naik, hampa bergaduh dengan dia. Pelik tuan-tuan. Jadi biarlah kita nak bagi naik orang tu, biar kita pun suka dekat dia, dia pun suka dekat kita. Kita beramal apa, dia pun beramal bersama dengan kita. Apa kita buat, dia pun buat sama dengan kita. Apa kita makan, dia pun makan bersama dengan kita. Kita makan yang halal, dia makan yang haram. Boleh lagu tu tuan-tuan? Tak boleh ya. Tak sama di situ. Kita makan halal, kita suruh orang makan halal, tiba-tiba dia makan bukan yang halal. Tak sama dah kat situ. Bila tak sama, kena hati-hati tuan-tuan. Hati-hati. Udkhulu fi silmi kafa. Pilihlah pemimpin-pemimpin yang Islam. Janganlah tattakhidhu. Jangan kamu mengambil pemimpin-pemimpin di kalangan orang-orang yang bukan beriman pada Allah, bukan Islam. Wal iyauzubillahi min zalik. Cari yang Islam tuan-tuan, yang sembah Allah juga. Jangan cari yang bukan menyembah Allah, habis kita rosak binasa. Zaman dulu tuan-tuan, berapa ramai pemimpin yang tak sembah Allah, hancur dibinasakan Allah. Fir'aun hancur dibinasakan Allah. Namrud hancur dibinasakan Allah. Kaum Sabah hancur dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja ini pemimpin yang jauh daripada Allah, yang tak cari rahmat Allah, tak cari redha Allah, tak menyuruh orang untuk taat kepada Allah, maka Allah akan binasakan pemimpin macam itu. Sama ada Allah nak binasakan dengan kepimpinannya, ataupun Allah binasakan dia dengan cara Allah matikan dia lalu digantikan pada orang lain. Orang Islam yang memimpin bukan dengan cara Islam, mayartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillah qauman yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah Subhanahu wa taala kata,
mana-mana orang yang keluar daripada agama dia. Satu, murtad. Yang kedua, keluar daripada perjuangan agama dia, agama Islam. Mayartadda minkum an dinihi, keluar daripada agama dia. Asal-asal bila dapat kuasa aku akan mendidik Islam, aku akan sebarkan Islam. Tiba-tiba bila dapat kuasa, oh tak ada dah. Islam tak buat, maka Allah kata apa? Fasaufa ya'tillah, kelak nanti kami akan datangkan satu kaum menggantikan orang ni. Tengok Allah akan ganti orang ni. Tuan-tuan, fasaufa ya'tillah qauman, Allah akan gantikan satu orang ni kepada kaum yang lain. Yang mana kaum itu yuhibbuhum, Allah cinta dekat dia dan dia pun cinta dekat Allah. Tuan-tuan, kita nak jadi pemimpin ataupun nak cari pemimpin yang cinta Allah dan Allah pun cinta dekat dia. Jangan cari pemimpin yang tak cinta Allah, yang tak bawa kita kepada Allah. Kalau dia sendiri tak bawa kita pada Allah, okay, bagaimana dia nak didik kita untuk mencintai Allah? Melainkan dia akan didik kita untuk mencintai harta, mencintai dunia, mencintai kepimpinan, mencintai kuasa dan mencintai apa saja yang ada dekat bumi. Sedangkan semuanya milik Allah. Yuhibbuhum wa yuhibbuna wa yajahiduna fi sabilillah. Mereka sanggup untuk berjihad fi sabilillah. Ini kita nak tuan-tuan, yang sanggup berjuang fi sabilillah, menegakkan kalimatullah yang mulia. Ya Rasulullah, ada orang pergi berjihad fi sabilillah ya Rasulullah kerana ghanimah. Ada ya Rasulullah yang nak tunjukkan keberanian. Ada ya Rasulullah yang mana nak balas dendam. Adakah itu fi sabilillah? Kata Nabi, tak. Man qatala li kalimatillah yang ulia fahuwa fi sabilillah. Siapa yang keluar untuk berperang fi sabilillah, qatala, keluar daripada rumahnya ke ataupun untuk berjihad ke, semata-mata li kalimatillah, untuk meninggikan kalimah Allah. Untuk meninggikan kalimah Allah, maknanya untuk menaikkan nama Islam, menaikkan nama Allah, menaikkan nama Rasulullah, untuk menaikkan apa-apa saja tentang agama yang ada kaitannya dengan Allah, maka fahuwa fi sabilillah, itulah fi sabilillah. Tuan-tuan, naikkan nama Allah, kalimah Allah, naikkan nama Islam, naikkan nama Rasulullah. Cari pemimpin yang naikkan nama Allah juga, aku pilih pemimpin macam tu. Cari pemimpin yang naikkan juga nama Rasulullah, aku pilih pemimpin macam tu. Cari juga pemimpin yang menaikkan nama Islam, aku akan pilih pemimpin macam tu. Tapi kalau pemimpin itu yang tidak menaikkan nama Allah, tak menaikkan nama Rasulullah, tak menaikkan nama Islam, bahkan nak meruntuhkan Islam, nak meruntuhkan Allah, nak meruntuhkan Rasulullah, tak nak beramal dengan Rasulullah, tak nak beramal dengan syariat Allah, no, aku tak pilih pemimpin macam ni. Sebab pilih dan tidak itu pilihan kita, dan setiap pilihan kita itu ada nilaian di sisi Allah. Rokit dan atik mencacit. Walaupun kita catat tu, kita tikam yang mana ni, kita nak tanda, nak undi yang mana ni, malaikat pun nak undi mana dia ni, undi baik ke undi jahat. Bila kita undi orang Islam, orang yang baik, dapat ridha Allah, dia ni orang sembah Allah, sama-sama kita solat, sama-sama pergi haji, sama-sama keluarkan zakat, sama-sama puasa, sama-sama mengucapkan kalimah syahadah, malaikat rokit pun tulis bagus dia ni, dia pilih orang Islam juga atas nama Islam. Dia pilih bukan sebab orang tadi tu, dia pilih sebab Islamnya kawan tu. Jangan tengok pada orang, tengok pada perbuatan dia. Macam tengok pada ucapan saya ni, bukan tengok pada muka saya tuan-tuan, tapi dengar apa yang saya kata. Itu baru betul. Unzur man huwa qal. Dia kata unzur ma qal wala tanzur man huwa qal. Unzur ma huwa qal wala tanzur man huwa qal. Tengok apa yang diucapkan. Mak kata ambil apa yang dikatakan diucapkan, jangan tengok siapa yang bercakap. Tengok tuan-tuan. Itu yang kita nak pegang tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah. Sebab kita nakkan kalau boleh pemimpin kita itu pemimpin ummah akhir zaman, yang mana memimpin kita untuk bawa kita pada Allah, bawa kita pada Rasul, bawa kita pada Islam, dan cinta pada agama kita tuan-tuan. Sebab agama kita ini tuan-tuan dirobek-robek, dihina-hina, dicaci, dimaki, direndah-rendahkan tuan-tuan, tanpa kita sedar. Sebab apa kita tak sedar? Sebab kita diberikan macam-macam habuan, dinamakan istidraj. Bagilah dia ni macam ayam, bagi makan. Lepas tu kita buat lazat tu, kita dah leka dengan makanan tadi tu, kita pun kena tangkap. Maknanya kita masuk jerat. Tak boleh nak buat apa lah. Dah banyak dah dipabagi kami ustaz, kami nak lawan pun tak boleh ustaz, baik bundi ustaz tak boleh ustaz, jasa tak boleh. Lebih kurang lagu tu dah. Tak boleh nak kata apa. Sebab tak zuhud dengan apa yang ada pada tangan manusia. Kalau kita zuhud dengan apa yang ada tangan manusia, kitalah orang paling kaya dekat dunia. Walaupun kita nampak pada asalnya miskin, tapi kita kaya di sisi Allah Ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Boleh faham tuan-tuan?
Macam itu. Carilah sebagaimana yang ada pada kepimpinan Nabi SAW, para sahabat dan orang-orang yang pernah memimpin ummah untuk mengajak kepada Allah. Contohnya Sultan Muhammad Al-Fatih yang ajak dia punya rakyat pun, dia ajak punya masyarakat untuk bawa pada Allah. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi nak ajak mereka pun kepada Allah, dan khilafah Islam yang lainnya semua nak ajak kepada Allah. Tiba-tiba kita di akhir zaman nak cari orang yang boleh mengajak kita untuk pembangunan yang hebat, teknologi yang hebat. Dia nak bawa kita kepada dunia, bukan kepada Allah akhirat. Tuan-tuan, sebablah saya pergi ke ziarah kubur, tuan-tuan, penggali kubur tu kata apa? Ustaz. Dia panggil saya ustaz lah, saya pernah mengajar masjid tu. Dia kata lah ni, dia kata ramai orang lebih cinta ahlu dunia, lebih suka jadi ahlu dunia. Dia kata sekolah-sekolah pondok sekarang ni tak ada dah. Dia kata lah ni semua ada pondok moden-moden belakang.